sejahtera, nama saya Ili Maurin Anak Sagung memegang nombor metrik D202311068843. Apa itu kawalan sosial? Kawalan sosial ialah sebarang tindakan seseorang masyarakat yang menentukan tindakan orang lain. Ia juga merujuk kepada percubaan masyarakat untuk mengawal pemikiran dan tingkah laku manusia dalam bentuk denda yang dikenakan kepada mereka yang telah melanggar norma dan nilai masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencuba membaiki tingkah laku penyimpangan dan mengajar masyarakat untuk mengelakkan proses penyimpangan. Terdapat dua proses kawalan sosial, iaitu proses internalisasi dan proses sanksi. Proses internalisasi merupakan proses di mana norma menjadi sebahagian daripada kepribadian individu. Apabila orang percaya bahawa norma itu berguna dan menerimanya, secara umum orang akan mengamalkan norma tersebut. Terdapat banyak mekanisme kawalan sosial yang dipelajari, antaranya ialah adat, tradisi, kepercayaan, sikap dan nilai melalui interaksi dengan orang lain. Selalunya orang mematuhi norma kerana mereka telah mempelajari semua isi norma tersebut dan menerima norma dalam kehidupan seharian mereka. Proses sanksi pula merupakan proses tindak balas sosial terhadap tingkah laku. Sanksi boleh menjadi negatif ataupun positif, di mana sanksi negatif ialah hukuman yang digunakan untuk menghalang tingkah laku yang tidak diingini seperti hukuman dan denda. Manakala sanksi positif ialah tindakan yang memberi ganjaran kepada tingkah laku yang menggalakkan mematuhi norma seperti memberi hadiah, ganjaran dan pujian. Sanksi juga dikelaskan oleh sumber mereka yang merupakan saksi tidak formal dan saksi formal. Kedua-dua saksi ini tidak bertindak secara bebas antara satu sama lain. Saksi formal boleh menguatkan saksi tidak formal dan sebaliknya. Oleh itu, kedua-dua saksi berguna dalam mempengaruhi tingkah laku. Kawalan sosial tidak formal. Kawalan ini diamalkan oleh masyarakat tanpa menetapkan apa-apa peraturan dan undang-undang yang disampaikan melalui norma dan budaya. Ganjaran sosial seperti kenaikan pangkat bertujuan menggalakkan ahli-ahli dalam sesebuah kelompok untuk akuh kepada nilai dan norma. Hukuman atau kritikan yang berbentuk pemulauan, pengasingan dan diskriminasi. Rujukan untuk menyedarkan seseorang bahawa mereka telah melencong dan perlu kembali ke pangkal jalan. Norma ini ditakrifkan oleh individu yang berstatus tinggi. Kawalan sosial formal. Kawalan ini terdiri daripada organisasi dan peraturan-peraturan yang ditubuhkan untuk menentukan segala undang-undang dan peraturan itu dipatuhi. Badan-badan kawalan sosial secara formal terdiri daripada polis, sistem keadilan seperti mahkamah, penjara, hospital serta pusat-pusat pemulihan akhlak, perundangan, peraturan dan penguatkuasaan. Pasukan polis dan kehakiman merupakan badan yang mendidik masyarakat. Mari kita lihat contoh situasi kawalan sosial. Kanak-kanak diajar asas berbudi bahasa dan bersalaman dengan orang yang lebih tua yang ditemuinya. Kanak-kanak ini menerima pujian kerana bertingkah laku sopan. Ini merupakan contoh kawalan sosial yang positif berbanding dengan perlakuan kanak-kanak yang tidak mahu bersalaman dengan orang yang lebih dewasa sehingga menyebabkan ibu bapa mereka malu. Kawalan sosial ini dinamakan kawalan sosial negatif. Mereka dipaksa baru mereka hendak melakukannya. Oleh itu, kawalan sosial dalam kalangan remaja hendaklah dipantau dengan sewajarnya untuk mengelakkan salah laku di luar kawalan. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.